Yang kedua tentu semua di antara budaya dulu dan budaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Syaban dan banyak puasa sebagai budaya ini antara salah satu daripada perkara yang Nabi nak sangat supaya amal dia dina akad pada Allah Ta'ala dalam keadaan dia berpuasa. Dan bulan Syaban juga dikenali sebagai Syahrul Qura, iaitu bulan orang baca Quran. Sebab tu kalau kita perhati pada salah puasa pada semua-semua dia orang memanglah siapa bulan Syaban memang dia bagi tumpuan kepada Al-Quran Karim, persiapan perjalanan ini untuk menghadapi Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk pagi ini seperti biasa sebelum kita terus kepada huraian atau tafsiran dalam surah Al-Qasas ini, sama-sama kita baca ayat yang ke-58 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا
شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وقيل لهم شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الآباء يومئذ فهم لا يتساءلون وعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله وتعالى عما يشركون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وله الحكم وإليه ترجعون. Alhamdulillah, kita boleh baca beberapa ayat daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qasas. Muslimin dan muslimat sekalian, InsyaAllah kita akan sambung ini ayat yang ke-58. Sebelum tu saya nak sebut sikit, cuba buat kaitan dengan apa yang kita bincang sebelum ni. Sebelum ni kita dapati Allah Ta'ala buat dua golongan manusia, di mana golongan pertama orang Quraisy, dia sanggup tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan-alasan yang tidak pernah sambung. Di mana sebenarnya tak ada alasan lah. Di mana mereka ini tidak beriman, tak ada arti lain lah kecuali mereka ni ke hawa nafsu mereka. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sebenarnya itu punca besar yang menyebabkan mereka ni tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala sebut satu golongan di kalangan ahli kitab. Dia orang ni apabila jiwa dia bersih, jiwa dia sanggup menerima kebenaran, tak tapai dengan nafsu, tak tapai dengan sifat-sifat mazmumah lain, maka mari saja ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka terima. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna qablihi muslimin. Sebab kenapa tuan-tuan semua? Sebab dia orang yang ada di kalangan mereka bersih hati dia orang, dia berpegang kepada kebenaran yang mereka terima daripada kitab-kitab mereka dulu, mengatakan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu pribadi yang akan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia orang tuan-tuan tak agak-agak tak sikit apa. Yang penting dia berpegang kepada kebenaran yang mereka fahami daripada kitab-kitab mereka. Berarti sekali dia orang beriman
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas daripada itu kita bincang juga di mana persoalan hidayah ni adalah satu persoalan yang hidayah taufik ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi walaupun menyampaikan macam mana sekalipun, bagi tabligh, menyampaikan Islam dan macam mana sekalipun, Nabi tak boleh nak bagi hidayah dan bentuk taufik. Di mana hidayah taufik ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidayah dalam bentuk taufik pada dia ni, hidayah ataupun dalam bentuk tunjuk ajar, Nabi boleh buat. Cuma hidayah dalam bentuk taufik, mana dia boleh menerima benda tu dan boleh beramal dengan benda tu, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saya sebut kisah pada minggu lepas, pada minggu sebelum ini, di mana Nabi SAW sendiri tak boleh nak bagi hidayah kepada pak saudara dia Abu Talib, walaupun dia usaha yang begitu gigih yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi persoalan hidayah macam saya sebut tadilah, dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Di mana Allah Taala sebut kepada Nabi SAW, engkau wahai Muhammad tak boleh nak bagi hidayah taufik kepada siapa yang kamu kasih. Di mana hidayah taufik ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sekadar menyampaikan, kita hanya sekadar memberi penerangan yang terbaik. Persoalan taufik ke apa semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang ke-57 yang kita bincang bahawa ni, Allah Taala bawa alasan. Di antara alasan yang orang kafir buat alasan kenapa mereka ni tak terima hidayah atau tak terima risalah ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharu inna tabi'al huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Di mana antara alasan orang tersebut ialah, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau wahai Muhammad, nescaya kami akan diusir daripada negeri kami. Maknanya dia orang takut tersebut. Takut bukan takut. Kalau dia ikut Nabi Muhammad, pertama sekali boleh jadi keamanan mereka tak terjejah, keamanan mereka terjejah, atau boleh jadi rezeki mereka bermasalah, atau boleh jadi kepentingan dunia mereka terjejah dan sebagainya. Ini alasan yang antara alasan yang disebut oleh orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Tuhan sebut dalam ayat tadilah. Kemudian Tuhan jawab, dia ada 3 persoalan tadi. Persoalan pertama kata masalah keamanan. Kalau dia ikut Islam, boleh jadi orang akan mengesahkan negara dia akan halau daripada Mekah. Yang kedua, boleh jadi masalah persoalan rezeki. Mungkin dia terjejah rezeki dan sebagainya. Yang ketiga pula boleh jadi manfaat dunia terjejah kalau dia ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan jawab, ada sosok Tuhan jawab. Jawab pertama masalah keamanan. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tuhan kata, tidakkah Tuhan bagi keamanan kepada mereka? Tuhan sebut mana yang wahai Quraisy, tidakkah Allah Ta'ala beri keamanan kepada kamu di kota Mekah? Di tanah haram Mekah ramai jauh duduk. Walaupun pada masa itu dia semua berhala, dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun Tuhan bagi keamanan kepada dia orang. Rezeki meluah-meluah Allah Taala bagi kepada dia orang, kan? Dan pada masa itu dia masih lagi tidak beriman kepada Allah Taala. Gitu pun Tuhan bagi keamanan, gitu pun Tuhan bagi rezeki kepada dia. Apatah kalau dia beriman dan ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan daripada Allah Taala yang pertama sekali. Kan, kamu tak tengok wahai Quraisy, keamanan yang kamu asal sekarang ni di kota Mekah, tempat lain memang hura-hura belaka. Rezeki seperti Allah Ta'ala bagi kepada kamu di kota Mekah. Sedangkan pada masa di Mekah, masa tu kena kontak kalau mana tempat lain, kan. Begitu pun Tuhan bagi. Tak, begitu dalam keadaan itu kamu belaka pada Tuhan, kamu semua berhala pun Tuhan bagi keamanan rezeki pada kamu. Tak, maka apatah kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka benar tu akan terjamin, akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara jawapan yang pertama yang kita bincang oleh kita semua. Allah Ta'ala cuba jawab di mana dia khawatir tentang dia masalah keamanan, masalah rezeki, kan? Tapi dia tak khabar bahawasanya itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu begitu kadang-kadang, kan, kalau ikut Islam dan berkata payah rezeki, kalau ikut Islam kadang-kadang yang berkata payah dan sebagainya, sebenarnya satu benda yang salah, kan? Satu pemahaman yang salah kita kena faham betul-betul.
Dah, orang ikut Islam ikut Allah Ta'ala lah. Orang yang Tuhan akan bagi keamanan, Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada dia. Itu sepatut kena faham macam tu. Dan pemikiran macam ni tentu ada lah ni pun. Walaupun ayat ni kaitan Quraisy di kota Makkah Al-Mukarramah, tapi fi'il ataupun percakapan atau budaya macam ni kita dengar pada hari-hari ni pun ada baru-baru ini. Satu. Yang kedua pula tersebut, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lan tuskam min ba'dihim illa qalila. Ayat 58 kata dia, dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka kecuali sebahagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya. Yang kedua Tuhan cuba jawab balik, sebenarnya keamanan ini, kesejahteraan ini apabila manusia tu dia ikut perintah Allah Ta'ala. Kalau kaya, kalau duit macam mana sekali pun banyak, tamadun hebat macam mana sekali pun, kalau lari daripada landasan Allah Ta'ala, maka itu akan tunggu kehancuran. Cuba tengok dalam ayat ni Tuhan kata berapa banyak apa dia di kampung-kampung dulu yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran bagaimana di negeri Sabah dan kawasan-kawasan lain Tuhan maju, Tuhan bagi nikmat kepada dia, Tapi kenapa mereka tu dibinasa? Kenikmatan bukan segala-galanya. Tapi kalau kenikmatan diiringi dengan kesyukuran, maka insya-Allah nikmat itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nikmat itu diiringi dengan penderhakaan, maka tunggu masa dia akan dibinasa oleh Allah Ta'ala. Lepas tu Tuhan sebut pada orang Quraisy, cuma tak tengok berapa ramai orang dulu, berapa ramai kampung orang dulu ataupun negara dulu yang dibinasa oleh Allah Ta'ala. Dia ni hebat, dia ni mewah tapi dia tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Lepas itulah kita tu kena ayat ni sebagai peringatan kita lah. Kita dalam hidup ni kita cuba tanya, kalau kita Tuhan bagi rezeki kita, dekat tak kita dengan Tuhan? Kalau Tuhan bagi rezeki kita dekat kita dengan Tuhan, itu satu benda bertanda yang baik. Tapi kalau Tuhan bagi rezeki kita tiba-tiba kau jauh, takut kita jadi macam ni lah. Satu masa akan ditarik, satu masa akan dibinasa oleh Allah Ta'ala. Lepas tu Tuhan sebut pada Quraisy, Dia kata, tak tengok berapa ramai dulu orang yang Tuhan bagi rezeki, batirat ma'isyatah, kemudian dia angkuh, dia melampaui batas dan sebagainya, Allah Ta'ala binasa dia kata. Kamu begitu juga wahai Quraisy, dia kata, bukan kamu tak beriman, kamu dapat rezeki keamanan, kamu dapat rezeki berbagai-bagai, tapi kalau kamu tak beriman kepada Allah Ta'ala, boleh jadi akan berulang di mana berlakunya kepada masyarakat ataupun kampung-kampung dulu ataupun negara-negara dulu. Allah Ta'ala sebut banyak Al-Quran. Dia kata kemudian, dia kata, وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dulu ada Allah Ta'ala sebut apa dia, kampung-kampung yang aman hidup, rezeki yang begitu banyak, tapi dia orang ni فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, dia kafir dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Sepatutnya Tuhan bagi nikmat dia syukur, Tuhan bagi nikmat dia dekat kepada Allah Ta'ala, dia beriman kepada Allah, dia mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, tapi dia duduk, maka fa'adha, Allah Ta'ala timpa kepada dia bala-bala yang berbagai-bagai, antaranya lapar, antaranya ketakutan dan sebagainya. Sepatutnya dia kena faham gitu, Sebab tu Tuhan nak jelas kepada Quraisy, sebenarnya kenikmatan ke apa semua itu sebenarnya tak kekal kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Tuhan sebut fatilka masakinhum lan tuskam min ba'dihim illa qalila. Di mana tuan-tuan semua Allah Taala tengok binasa habis. Tak ada orang duduk apa tu. Tak ada, tak binasa semua. Apa yang hancur habis, kampung tersebut dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang duduk. Kalau orang duduk pun sekejap, ataupun sekadar orang lain kawasan duduk sehari dua gitu ya. Memang tempat tu tak sesuai lah. Akhir sekali tempat tu adalah diwarisi oleh Allah Subhanahu. Tak ada orang yang maknanya hak Allah Ta'ala, begitu macam tu. Nak ceritanya yang kedua ni, Tuhan nak tolak apa dia anggapan dia orang, maknanya Tuhan kata sebenarnya
rezeki ni dia tidak akan berkekal. Wahai Quraisy, kamu duk sakut bimbang rezeki ni hilang, rezeki ni tak ada daripada kata muka kalau bimbang dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya patut mungkin yang tahalah betul. Rezeki kamu kemungkinan akan hancur. Nikmat yang kamu rasai pada hari kemungkinan akan dicabut oleh Allah Ta'ala di mana berlaku pada mereka dulu. Oleh kerana dia lari daripada Tuhan, tak beriman kepada Rasul, akhir sekali Allah Ta'ala lanak habis kampung ataupun anak habis daripada tempat kediaman mereka. Itu tuan-tuan semua. Yang kedua yang Tuhan jawab kepada apa dia ni, apa alasan dia orang tak terima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ke-57 yang kita bincang pada minggu sebelumnya. Kemudian wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ayat yang ke-59, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutuskan seorang rasul di ibu kotanya yang membaca ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami binasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Ayat ini tuan-tuan semua, ayat 59 nak tunjuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara sini. Pertama sekali, Allah Ta'ala tidak akan binasa mana-mana kaum kecuali Allah Ta'ala hantar Rasul dulu. Ajak dia orang dulu kembali kepada Allah Ta'ala, ajak dia orang supaya memahami agama Allah Ta'ala, ajak dia orang supaya kembali kepada mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Itu kaedah Tuhan. Kalau tak sabar seru kata, macam Allah ni satu tempat kata, kalau tak sabar seru Allah Ta'ala tak binasa kata. Tak dikira lah, tak dikira sebagai mukallaf, tak dikira sebagai sebab tak sabar seru kita panggil. Begitulah tentu semua keadilan Allah Ta'ala. Tuhan tak binasa mana-mana kaum kecuali Tuhan hantar Rasul. Cuma sini dia sebut hantar Rasul fi ummiha. Ummiha ni di apa? Dia terjemah sini kata dia di ibu kotanya, kan? Sekarang ni macam Nabi dimaki oleh Allah Ta'ala di kota Mekah, ibu kota, kan? Sebab apa dia sebut ibu kota sini? Di sana banyak tafsiran ulama. Pertama kali ibu kota tempat, kalau mula sini molek, maka lepas ni akan mudah tersebarnya apa dia ni, agama-agama dan sebagainya. Kan? Biasa start di pusat kita panggil, kan? Perubahan-perubahan ke pos berlaku tu mana start di pusat dulu. Kan? Macam di Malaysia atau mana lah. Kan? Perubahan negara dan sebagainya biasanya bermula situ. Sebab itulah hikmat kenapa Allah Ta'ala hantar Rasul ni di ibu kota dulu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, kita boleh faham sini tuan-tuan semua, maknanya agama ni dia tak lahir dalam hutan. Kalau kita baca dalam apa dia baca pandangan orang-orang anti Islam ataupun orang anti agama lah. Anti agama dia kata senang, agama ni tak ada asalnya. Agama ni lahir di dalam hutan. Apabila manusia dia putus asa daripada apa-apa, akhirnya dia percaya kepada benda gaib. Apabila dia ada masalah, dia gabung semakin sekali dia mula percaya. Percaya itu agama, dia kata. Sebab tu dia kata agama ni asal usul daripada pendalaman ke semua, kan. Tapi Islam kata bukan begitu. Kalau tengok ada segi perjuangan dakwah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, semua bermula di kawasan Fir'aun. Contoh apa dia ni, Nabi Musa AS bermula dengan Fir'aun dan sebagainya. Salah lah kalau kata agama tu fuk tak terima agama tu. Saya sebut tu, kalau kita baca gulungan etis, orang tak terima agama, dia kata gitulah. Agama ni sana anutan yang lahir daripada orang pendalaman. Apabila dia tak mampu untuk berdepan satu benda, maka akhir sekali dia akan ingat dengan benda-benda usul-usul lain, kata dia. Ingat pada gotu apa dia ni, percaya pada gotu dan sebagainya. Itulah bagi dia dasar kemunculan agama. Kita bukan gitulah. Satu benda yang salah kalau kita faham macam itulah. Islam satu agama, dan agama ni adalah satu apa dia ni, Islam satu agama Allah Subhanahu Wa Taala yang hantar kepada manusia. Kalau tengok daripada ayat ni, artinya fi ummiha dan fi asimatiha, di pusat ataupun di tengah-tengah negara. Mana berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita Rasul yatlu alaihim ayatina.
Ya, kerja para anbiya alaihi wassalatu wassalam ni apa dia ni mari sebelum Allah Taala nak binasa ke apa semua tu hantar dulu. Atau ini semua tentu menunjuk kepada rahmat ataupun keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak tiba atau Tuhan nak binasa satu kaum, kau tidak akan berlaku benda tu kecuali setelah di sana berlaku yang penjelasan, iaitu dengan hantarnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwah dia okay? Yatlu alaihim ayatina. Para Rasul ni dia baca apa dia ni, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca ayat-ayat menunjuk kepada sana adanya Allah Taala, adanya apa dia ni, apa dia bukti-bukti kuasa Allah Taala, kebesaran Allah Taala dan sebagainya. Itu satu daripada kaedah. Maknanya ini seperti saya sebut tadi lah, keadilan Allah Taala di mana tu hantar Rasul dulu. Kalau hantar Rasul dah berguna masa tu jahat ke Rasul tak boleh terima, maka masa itulah berlakunya azab. Mana berlaku pada kaum Nabi Nuh AS kan? Allah Taala binasa kaum Nuh ni setelah tibanya Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah dulu, dakwah kepada tolak dakwah, baru masa tu baru lepas tu baru menerima hukuman daripada Allah Taala. Nabi Musa begitu juga. Nabi Musa bawa dakwah raja Firaun dan sebagainya, akhir sekali tak terima, barunya binasa terkelar dan sebagainya. Itulah tentu semua maknanya keadilan Allah Taala. Kita boleh faham daripada ayat ni, Allah Taala tidak akan binasa mana-mana kaum kecuali Allah Taala atau Rasul. Yang kedua, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan kata dia, maka Allah Ta'ala sebut lagi, kata dia, dan pula kami binasakan penduduk negeri, tidak binasa kecuali penduduk melakukan kezaliman. Apabila Nabi mari ke apa semua, dia tak sikut. Dia tak sikut, dia satu kezaliman. Tak sikut risalah Nabi, tak sikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian buat kezaliman pula dan sebagainya, maka masa itu juga Allah Ta'ala akan binasa. Tentu semua ayat yang bawah ni, makna kita berfaham ni, kezaliman di antara benda yang Islam marah sangat. Kalau kita baca dalam Quran banyak isyarat-isyarat pada kezaliman ni yang cukup-cukup Allah Ta'ala tak setuju. Allah Ta'ala buat sejarah bagaimana sejarah kehancuran orang zalim. Kemudian pula bagaimana apa dia ni, kezaliman orang zalim berlaku di hari akhirat. Kemudian Tuhan sebut pula, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Orang zalim tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak terus musuh tu serai mana kezaliman. Sebab tu dalam ayat ni maknanya satu-satu negara, satu tempat tidak akan dibinasa oleh Allah Ta'ala kecuali ahli situ, ahli kampung tadi dalam keadaan zalim, melakukan kezaliman lah. Sebab itulah kita orang Islam ni tidak akan biar kezaliman berlaku. Lagu mana pun dia akan lawan, dia akan bagi tahu dan sebagainya. Sebab kalau kita faham kezaliman ni yang berlaku dalam masyarakat, maka dia akan mengundang bala ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan binasa kampung-kampung, kata Allah Ta'ala, kecuali orang dalam itu dalam keadaan zalim. Doalah moga Allah Ta'ala jauh kita daripada kezaliman. Kemudian ayat yang berikut dan tuan semua ialah wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Saya sebut dalam mukadimah kat saya kata antara benda yang orang kafir boleh buat alasan kenapa tak terima risalah Muhammad ni, lebih banyak takut kepentingan dunia ni terjejas. Maka ayat ni adalah poin yang tiga Allah Ta'ala cuba nak jelas sejauh mana kepentingan dunia sebenarnya. Dunia ni ke apa? Allah Ta'ala nak jelas bagi penjelasan kepada kita tentang nilai dunia ni sebenarnya. Lepas tu tuan-tuan semua, kalau kita baca Quran, kita akan jumpa banyak ayat Quran yang Allah selalu sebut tentang kehidupan dunia dan nilai dunia. Sebab apa? Supaya orang boleh faham dunia ni apa sebenarnya. Sebab kalau tak faham, ramai manusia yang kecundang dalam kehidupan kerana dunia menguasai kehidupan dia. Sebab itulah kalau kita baca dalam surah Kahfi ke, dalam surah Yasin ke, banyak surah-surah dicerita bagaimana dunia, perbandingan dunia. Dan hadis-hadis yang begitu banyak sekali yang Nabi SAW sebut tentang dunia, supaya kita boleh faham betul-betul, supaya pada dunia ni
jadi penghalang kepada kita daripada mendekati kebenaran atau mengikut kebenaran. Antara ayat 60 ni adalah wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang ada di sisi Allah Ta'ala adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Tuhan sebut tu semua nilai dunia ni. Yang duduk bertahan dunia, duduk kerja dunia ke apa. Sebenarnya kalau tengok pada ayat tu, Tuhan kata sebenarnya dunia ni kena faham betul-betul ni barang-barang hilang. Barang tak kekal selama-lamanya. Kamu dah kerja macam mana sekalipun, dia hanya sekadar famata'un hayatid dunya wa zinatuha. Dia hanya sekadar perhiasan dalam kehidupan tu saja. Kena ingat, benda ni tak boleh bawa ke jauh. Orang ni dah tekan semua Tapi itulah kadang-kadang manusia sekarang ni, orang ni ada tekan ni. Dok tekan sahabat peringkat tolak kebenaran. Sahabat peringkat tak ada nak semaya, sahabat peringkat tak ada nak puasa, sahabat peringkat tak ada nak bina diri kerana apa? Dunia telah menguasai kehidupan dia. Tuhan kata kepada Tuhan kata famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Dia hanya sekadar perhiasan dunia, kesedapan dunia sementara saja. Kita dalam dunia begitu boleh tahu. Cuba tengok kita orang tua. Sampai peringkat tua kadang-kadang tak rasa satu dunia tak ada nilai. Kalau ke mana? Kita lari kadang-kadang nak makan pun tak boleh. Kalau memang dulu memang makan segala-galanya. Lari Allah sekali ke sehingga tak boleh lagi dah menaik. Ni yang boleh kita tengok dalam harian kita. Kita boleh rasa kita orang tua belakang. Saya betul-betul ada. Kita boleh banyak benda-benda yang kita rasa tengok. Tak boleh setakat tu ya. Apatah lagi benda tu akan berlaku di hari akhirat. Benda ni tidak ada nilai di sisi Allah. Sebab tu Tuhan sebut famata'ul hayatid. Kena ingat ini hanya sekadar apa dia ni, hidup kesedapan dunia dan perhiasan sementara saja. Kemudian Tuhan katakan wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala tu khairun. Syurga kalau kenikmatan yang Allah Ta'ala sedia tu kena ingat wahai manusia, wahai orang beriman, wahai manusia semua. Kena ingat betul-betul apa Tuhan sedia di hari akhirat. Kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi tu khairun. Nilai dia besar sangat. Di segi apa dia ni, kualiti adalah terbaik. Khairun. Satu situ. Di segi kualiti dia, di segi nilai dia memang terbaik. Tak boleh nak compare, tak boleh nak banding dengan kehidupan dunia. Satu. Yang kedua apa? Di segi masa dia berkekalan. Dalam dunia ni nilai taklah mana sangat, hebat sangat mana pun tak. Kemudian dia terbatas. Tapi ayat Tuhan setia pada kita ni khairun, mutu begitu hebat sekali. Kemudian bukan sehari dua, wa abqa dia berkekalan. Muddatun tawilatun dia berkekalan. Kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas khairun ni segi kualitinya barang tu. Kemudian wa abqa kekal barang tu berpanjangan. Tapi barang dunia cuba tengok dia kualiti gitu, habis kering gitu, tak tahan mana, tak nilai dia memang tak salah mana. Kemudian dia tidak berpanjangan pun tak. Barang molek kalau dah 2-3 tahun jadi lesu, kalau ke mana Tapi Allah Ta'ala sebut, dia kata apa yang Tuhan sedia bagi orang beriman wa abqa, dia adalah benda yang berpanjangan, tidak putus-putus. Maknanya bagi orang yang kata tak mikir, kamu tidak mikir, kamu tak guna otak untuk menilai barang-barang gitu. Maknanya kita berada pada ayat ni, katanya Syekh Sa'di, kalau orang yang hidup dia utama dunia ni, kira orang tak cerita lah, orang bodoh dia pergi. Orang kecak bodoh dia mengata apa, dia mengata teruk sangat. Tapi Tuhan kata ni, apalah tak mikir kau. Maknanya kalau orang lebih utama kehidupan pematang hayatid dunya wa zinatuha, kehidupan dunia lebih daripada wa ma 'indallahi khairun wa abqa, tu makna orang tak cerdik lah. Kita faham gitulah. Apalah tak kira, tak fikir kau hai manusia, kata Allah Ta'ala. Betullah kalau orang dulu, apa yang disebut Imam Syafi'i, tak silap saya, kalau dia wasiat, dia kata harta saya 1/3 daripada harta saya, saya wasiat kepada orang yang paling cerdik sekali.
Kalau neraca kita orang sendiri ke orang ngaji tinggi ke apa semua kan. Tapi tak Imam Syafi'i letak boleh jadi sekali orang yang taat kepada perintah Allah Ta'ala. Pak kalau tengok pada ayat ni orang sendiri maknanya utama akhirat kalau ke mana. Kalau orang utama dunia tu orang tak sendiri. Sebab tu lah bila saya amuan wasiat ham kata amuan 1/3 nak bagi kepada orang paling sendiri sekali kan. Maka ada di kalangan imam dia bagikan dia bagi kepada taat Tuhan. Sebab orang yang taat Tuhan makna utama akhirat. Orang tu paling syidik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berada paling syidik orang ngaji tinggi kan bila tak? Kan orang ngaji tinggi tak semestinya syidik. Kalau ikut nasihat Islam ni. Orang ngaji tinggi kalau taat kepada Tuhan itu lah orang syidik. Tapi kalau ngaji tinggi siapa profesor ke apa semaya bedok ke bodok bagi kita adalah orang tak syidik lah bagi kita gitu kan. Sebab tu dalam ayat ni kata afala ta'qilun. Betul lah saya sebut tadi Imam Sa'di dalam kitab dia apa dia ni tafsir Sa'di kata dia apa dia ni maknanya kalau orang utama kehidupan dunia tu kira orang tak silap orang bodoh lah tadi anda kata kita. Itulah kita semua mudah sangat bercermin ni. Wa ma utitum min syai'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Manakala kita rasa apa yang saya sebut ni tak itulah maknanya kita termasuk dalam kategori orang tak cerdik lah. Mudah lah kita lah. Lepas tu orang dulu dia cari natu ke apa semua. Dia tengok sini ni. Dia tengok semayang beg duduk. Kan? Orang ni dia dah tengok gaji berapa. Dia tak segala gaji berapa. Kereta berapa dia guna kan. Semayang beg tak tahu lagi. Kan? Nak ceritanya tak tahu lah boleh jadi orang dulu lebih sedikit daripada orang ni boleh jadi orang mana tak tahu lah tu. Kan? Nak cerita ni pun nilai ya. Patut berlaku macam tu. Okay. Kemudian Tuhan sebut lagi, Tuhan kata afaman wa'adnahu wa'dan hasan fa huwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma yaumal qiyamati minal muhdarin. Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik syurga lalu dia memperolehinya sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang yang diseret ke dalam neraka. Kata-kata sama kalau orang yang Tuhan janji mana-mana orang buat amal soleh kemudian dia akan dapat syurga di hari akhirat, ada kenikmatan syurga dan sebagainya. Adakah sama dengan orang yang hanya sekadar diberi hapuan kehidupan dunia, kemudian pada hari akhirat dia dibawa, dia diangkat jumpa Allah SWT ataupun diazab? Sama ke tak kan? Mana bagi orang sini kita terfikir tak sama orang ni. Kan? Orang yang beramal tu dah lebih baik daripada orang yang mengutamakan kepentingan hidup dunia. Kan? Sebab dia orang yang di hari akhirat akan dipanggil, akan dihadir oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima balasan ataupun hisab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sama dalam ayat ni maknanya dia sebut yaumal qiyamati minal muhdarin. Manusia khususnya katakanlah hari akhirat ni akan dibawa hati. Maknanya seolah satu paksaan daripada Allah Ta'ala. Lalu ke mana pun dia orang ni akan dihadirkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat untuk menerima hukuman. Katakanlah sebelum dalam kehidupan dunia ada senilai-nilai ke apa kena ingat di mana semua manusia ini apatah lagi orang yang kufur kepada nikmat Allah Ta'ala, dia orang ini akan dihadir untuk menerima hukuman azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak rahsia lagu mana pun dia kena pergi. Dia akan dibawa, akan diheret kepada mahkamah, akan diheret kepada apa dia ni, kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya tuan-tuan semua ayat ni nak ajar kita dan kehidupan dunia ni Allah Ta'ala nilai kita tak sama sebenarnya. Kita jangan, apabila kita menilai satu benda, kehidupan dunia dan akhirat, orang yang utama dunia akhirat, orang inilah yang paling mulia kalau banding dengan orang yang letak dunia sebagai landasan hidup dia orang. Tak sama dua golongan ni. Kena ingat molek di mana mereka ni akan dihukum, mereka ni akan diazab oleh Ta'ala kalaulah kehidupan dunia menjadi matlamat dalam kehidupan dia orang. Kemudian apabila terus mereka ni dibawa kepada neraka Tuhan dengan muhdar dibawa kepada neraka, confirm dia orang yang masuk neraka dah. Maka di sana Allah Ta'ala cerita suasana dalam api neraka ni. Dalam neraka ni Allah Ta'ala cerita akhirat ni, kadang-kadang Allah Ta'ala bawa cerita dalam neraka seolah-olah benda tu berlaku di depan kita.
Kalau tengok Allah Ta'ala dalam Quran ni, kalau kita baca Quran, pendekatan Allah Ta'ala cerita akhirat berbagai-bagai bentuk. Tuhan cerita akhirat ni supaya kita yakin akhirat ni pasti akan berlaku. Maka di antara Tuhan sebut, Tuhan bawa cerita tu, cara macam seolah cerita yang realiti berlaku, seolah benda tu berlaku di depan kita. Bagaimana suasana akhirat, syurga, neraka sebagainya disebut oleh Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita baca benda-benda ni, seolah kita rasa benda ni rasa takut, rasa bimbang dan sebagainya kan. Gitu. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladziina kuntum tazumun. Ini satu gambaran yang berlaku dalam neraka ni. Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah Ta'ala menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan. Siapa di akhirat tu Tuhan panggil dalam bentuk perli lah. Mana ada yang mau duk sembah selain daripada Tuhan sebelum ni? Semua apa, semua malaikat lah, semua jin lah, semua berhala dan sebagainya. Mana dia orang tu duk mana dia kan? Yang kamu dah ada dunia, ada kata dia orang yang beli pertolongan pada kamu, dia duk mana dia orang sekarang? Boleh tolong pun tak ada sekarang. Tuhan kata kita lah lebih kurang. Dunia dulu kita, kamu duk sangka dia orang ni lah boleh bantu kamu dan sebagainya. Siapa akhirat Tuhan hina dia orang, Tuhan perli pada dia orang. Mana hari kamu duk besar dalam kehidupan dunia, duk semua berhala, duk semua duit, duk puja tu puja kan. Mana hari ni adakah yang boleh tolong kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Maka pada masa itu tuan semua, qala alladziina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana haula'i alladziina awaynahum kama ghawayna tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Orang yang sudah pasti akan mendapat hukuman berkata, ini di kalangan pembesar-pembesar ni, orang yang puja dia sebelum ni, apabila confirm dah dia orang akan dapat azab daripada Allah Ta'ala, maka puak ni kata apa dia? Puak ni kata, ya Tuhan, wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau bahawa kami berlepas diri daripada mereka, bukanlah kami yang mereka puja dan taati. Sekarang kita tahu semua di kalangan pembesar-pembesar dan kehidupan dunia dulu lah orang puja dia tu. Apabila sampai akhirat, dia kata sebenarnya hak orang yang dia sesat tu, dia bersesat, dia menyesatkan dia cuba membebaskan diri daripada dia orang ni. Maknanya tak boleh tolong ke apa lah dia orang dah. Dia kata, Rabbana haula'i allazi aghwayna, ya Allah, orang yang kami sesat, semana kami sesat ni, orang yang kami sesatkan mereka, semana kami sesat ni, hari ni kami bebaskan diri, tak boleh nak bagi ke apa lah. Sebab itulah tentu semua dalam kehidupan dunia kita kena jaga lah. Orang yang kita nak sayang ke, orang yang kita nak taat ke, ataupun orang yang kita nak bagi kepercayaan, kita kena tengok molek dulu. Kalau tak cuma nak kepada hari ni akhirat pembesar ni pakai bebas diri di belakang asyik, tak cara berlaku. Amo bebaskan diri daripada mereka. Kalau sebelumnya orang dah harap pertolongan kepada hari, tak boleh muka sama-sama dalam keadaan sesat berlaku, sama-sama bersedia untuk menerima hukuman daripada Allah Ta'ala berlaku. Sebab tu dalam ayat yang lain banyak tu sebut dalam ayat Quran ni berkaitan dengan pembesar-pembesar ni, dia di akhirat dia cuba lari diri daripada orang ikut dia. Lari diri ataupun tak cara dan juga tabarra'na, kami bebaskan diri daripada mereka. Tak boleh buat ke apa. Sebab itulah kita dalam kehidupan dunia, kita nak tumpah orang baik orang ni maknanya dia tak beri kebaikan kepada kita. Kalau kita ikut orang jahat, ikut orang tak beriman kepada Allah Ta'ala, memang dia orang tidak dia apa-apa sikit pun pada kita dari akhirat. Kedua-duanya masuk neraka, walhamdulillah. Tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Kemudian dia kata mereka ni sebenarnya tak semua kami, katanya pembesar-pembesar tu, mereka ni semua berhala, semua jin, semua hawa nafsu dan sebagainya. Maknanya dia orang cuba lepaskan diri daripada pengikut-pengikut dia yang mandang kehidupan dunia, dia puja dia, dia apa semua kan. Sampai akhirat dia kata dia melepaskan diri. Gitulah tentu semua orang macam ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim. Kemudian Tuhan sebut lagi, waqila ad'u syuraka'akum fada'uhum falam yastajibu lahum wara'ul 'adab law annahum kanu yahtadun.
Ayat ke-64 tu, dan katakanlah kepada mereka, serulah sekutu-kutumu, lalu mereka menyuruhnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, minta supaya dia orang ni panggil. Dah panggil sekutu-sekutu dia sebelum dalam kehidupan dunia. Gapo dia pujuk, panggil mari. Kemudian minta dia bagi pertolongan kepada kamu. Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab mereka itu berkeinginan sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Sekarang Tuhan beli dia pula. Tuhan kata, panggil orang-orang yang kamu bersekutu dia dalam kehidupan dunia dulu. Tak panggil belakang, mari selamat kamu. Ya kamu dalam kehidupan dunia duk puja dia orang, ada bagi masa pada dia orang, duk apa dia ni, duk setia pada dia orang, panggil dia orang mari. Harap-harap dia orang boleh tolong kamu daripada kesengsaraan yang berlaku pada hari ini. Maka terus orang pada awal panggil lah. Pokok dalam neraka tu panggil. Pokok dekat neraka tu dalam neraka lah. Pada awal panggil mereka. Panggil pun pada miastajib tak dapat sama apa ni tak menyahut pun. Maknanya apa yang mereka dah puja dalam kehidupan dunia ni tak boleh buat apa dia di akhirat. Walaupun dia habis masa begitu banyak, duit yang begitu banyak, tenaga yang begitu banyak dia curah pada pimpinan ataupun orang-orang yang dia bagi perhambaan dalam kehidupan dunia kan. Tapi akhirat saya kata falam yastajibu lahum. Semuanya perkara ni tidak membalas ataupun tidak menyahut panggilan mereka di akhirat. Itulah tentu semua satu keadaan yang berlaku di mana Tuhan tahu dia orang tak nak tolong ke apa pun. Tapi Tuhan beli dia dalam suasana seksa sangsara. Tadi Tuhan beli dia orang, panggil mari. Orang-orang yang kamu berpuja dalam kehidupan dunia tu, minta dia tolong kamu. Kawan ni panggil pun maknanya tak dapat ke apa satu pun. Kemudian wara'ul azab, dan setelah dia tengok azab, dia lah depan kan, tengok azab apa semua, kemudian sesah sungguhlah pada masa tu. Sesah, masa derita apa semua. Kemudian dia kata kalau dulu ni dia dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Cuba ingat balik peristiwa lama. Dia ingat balik kalau dulu kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada para Rasul, tak boleh tak jadi macam ni. Kalau boleh kelik semula, gitu lebih kurang mana yang kita selalu baca dalam surah sejarah kan, apa dia ni, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna. Nak minta balik semula. Dan cita-cita semula kalau dulu kita boleh terima hidayah. Kalau dulu aku semaya, kalau dulu aku puasa, kalau dulu aku apa dia ni, aku mengaji dan sebagainya. Tapi tak ada masa dah tuan-tuan. Mungkin masa dia pada masa tu untuk kita kembali balik semula kepada dunia. Walaupun sedih, walaupun cita-cita macam mana sekalipun tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu semua satu keadaan yang berlaku di hari akhirat bagi orang yang dia ditetapkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Tuhan tanya lagi, fa yawma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah pada hari ketika Allah Ta'ala menyeru mereka dan berfirman, apakah jawapanmu terhadap para Rasul. Tuhan tanya dia orang balik, Rasul mari dalam kehidupan dunia, ajak kamu kepada Allah Ta'ala. Macam mana kamu respon kepada para Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Tuhan tahu dia orang, tapi Tuhan nak pelekeh dia orang. Tuhan nak beli dia orang. Allah Ta'ala tahu Rasul mari dalam kehidupan dunia, apa sambutan kamu? Macam mana stand kamu, sikap kamu kepada seruan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Tuhan tanya so kan. Tentu semua ini satu penghinaan sebenarnya. Dah saya kena dah, kemudian soalan lagu ni pula. Kau sedih lagi, kau saya lagi. Saya tu berbadan, kemudian saya dari segi jiwa. Fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Apabila Tuhan tanya apa respon kamu kepada para Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Tak boleh nak jawab sekali apa. Tak boleh nak jawab. Dia tahu dah makna jawab pun begitu je lah. Gelap lemak, tak boleh nak jawab apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua pula, kerana itu mereka tidak saling bertanya.
Tak tanya, kau tahu belakang tu kan? Kan, tak tanya orang tu. Tak kalau dunia kan tak ada, kalau ada masalah tanya orang lain. Masa tu tak tanya lah, pakar senyap gitu. Kan, pakar senyap apa dia ni bersedia untuk menerima hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu semua Allah Taala sebut satu gambaran bagaimana keadilan Allah Taala, di mana Allah Taala tak azab manusia kecuali atas para rasul dulu. Nah, sebab itulah apabila manusia diazab di hari akhirat, Tuhan tanya sosok, kan takut. Orang kata Tuhan tak adil, Tuhan tanya sosok kan. Tuhan tanya sosok, apa kamu gini, apa kamu gini kan. Akhir sekali tuan-tuan semua pakai senyap belakang tak boleh nak buat alasan. Sebab apa yang Tuhan sebut tu memang kena belakang. Kan, tak ada alasan untuk nak defend diri dia pada hari akhirat. Okay, kemudian fa'amma man taba wa amana wa amila salihan faulaika an yakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertaubat kan, kalau orang yang hidup pada dunia dia sempat bertaubat. Kalau kafir tak beriman kepada Allah, tak ada tak sempat, dia tak sih terima langsung Islam. Tapi Allah Ta'ala sebut kalau orang yang sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat. Wa man taba, mana-mana ada pun orang bertaubat. Wa amana, kemudian beriman. Wa amila salihan, berbuat amal salih. Kita tengok ayat mana biasa kalau orang taubat dia ada iringi taubat tu dengan buat amal salih. Kan, biasalah kalau orang bertaubat dia rasa kekurangan dan sebagainya, maka dia akan tampung kekurangan dia tak dengan melaksanakan amal salih. Kan, kalau hamba bertaubat nanti untuk semayang biar duduk kan. Waktu dia panggil tak bertaubat lah tu kan. Kalau bertaubat dia akan rasa kekurangan banyak sekali, kemudian dia akan taubat balik. Kan, kesilapan tadi dengan melakukan amal salih. Wa man taba wa amina wa amila salihan. Adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia diterima masuk dia termasuk orang-orang yang beruntung. Maknanya mudah-mudahan tu kalau di segi Al-Quran maknanya sesungguhnya lah ditahqiq ataupun wajib dia muji, maknanya pasti dia akan jadi orang yang berjaya. Ya, itu sama dengan ayat ni, maknanya kita boleh faham lah orang jaya insya-Allah Taala ni kena ada tiga sifat. Jadi pertama sekali dia bertaubat, dia beriman, dia bertaubat, kemudian buat amal soleh. Sebab tu Al-Quran banyak kan, sentiasa disebut amanu wa amilus solihat. Itu maknanya ciri-ciri orang yang akan dapat kejayaan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Muflihin itu semua adalah asalkan yang falah maknanya orang peladan kan, orang jaj. Susah payah tu nak dapat hasil. Begitu juga mana orang nak berjaya dari Allah Taala, dia kena susah payah. Antara susah payah dia kena bertaubat, dia kena beriman, kemudian dia kena benar amal dia dulu. Maka insya-Allah orang sini akan dapat kejayaan. Dan di dunia begitu juga, orang nak jaya masih melalui proses sungguh wakijah dan sebagainya. Apabila kita dari segi akhirat, dari segi Allah Taala, kita nak jaya masih ada mukadimah dia. Antara mukadimah dia adalah bertaubat, beriman, dan melakukan amal saleh. Ini ciri-ciri yang disebut oleh Allah Taala dan surah ini, orang yang akan dapat kejayaan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu semua di antara benda yang kita boleh bincang pada hari, pada pertemuan kita pada pagi ini dalam surah Qasas. Semoga kita dapat manfaat bersama insya-Allah Taala. Dan insya-Allah kita akan sambung ayat 68 pada pertemuan kita akan datang insya-Allah Taala. Semoga kita diberi kefahaman dan semoga kita dapat cara hidup kita mengikut pendekatan ataupun mengikut apa dia ni saranan Al-Quran Karim. Semoga kita termasuk dalam golongan yang diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar untuk ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurangan berkenan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن
وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.